Hingga saat akhir, selagi aku bernyawa, ku berjanji pada diri untuk bersamamu, membuatmu tersenyum, membuat kau bahagia, kerana jujur ku mencintaimu. Surat untuk orang putus cinta. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Bertemu kembali dalam rancangan Surat untuk Orang Putus Cinta Al-Kausar. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat menarik, iaitu jatuh cinta, what's next. Seperti mana yang kita tahu sebagai anak muda, orang muda ni benda yang paling panas, paling dia suka ialah cinta. Kalau bagi ceramah, kalau tajuk cinta mesti full. Kalau lagu cinta mesti lagu yang viral-viral, kebanyakannya lagu cinta yang viral. Drama-drama yang pergi jauh, kebanyakannya drama-drama cinta. Asal cinta je orang suka, asal cinta je orang rasa seronok. Tetapi, apakah hukum bercinta sebenarnya dalam Islam? Seperti mana yang korang tahu, setiap dalam hidup kita ni ada hukum hakam yang Allah berikan. Termasuklah dalam isu cinta ni. Baik, saya akan kongsikan dengan korang semua, apakah hukum bila kita bercinta sebelum nikah. Sebenarnya, wahai sahabat-sahabat sekalian, hukum bercinta ni adalah harus. Cinta itu fitrah. Tetapi, fitrah yang tidak diurus akan jadi fitnah dan berdosa. Seperti mana makan. Makan itu fitrah. Boleh makan, harus makan. Tetapi apabila kita makan dengan cara yang salah, memakan pada perkara yang Allah haramkan, maka makan tersebut dah tak jadi fitrah, tapi menjadi fitnah dan dosa. Sama juga macam cinta. Cinta itu fitrah. Tetapi kalau kita bercinta dengan cara yang salah, maka kita akan berdosa. Namun andai kata kita bercinta dengan cara yang benar, kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wahai sahabat-sahabat sekalian, sekarang ni saya nak kongsi satu perkara. Bila kita jatuh cinta dengan seseorang, apa yang kita perlu buat? Hari ni saya nampak ramai orang jatuh cinta dan sebagainya. Apa yang dia buat? Mereka mengikut budaya-budaya barat. Ada yang couple lah, dating di sini sana, berzina dan sebagainya. Sebab itulah sebenarnya dalam Islam, Allah dan Rasulullah SAW telah ajar kita apa yang perlu dilakukan andai kata kita jatuh cinta. So, bila kita jatuh cinta, apa yang perlu kita buat? Pertama, sekiranya kita mampu untuk kahwin ketika kita telah jatuh cinta tu, kita punya ilmu dah ada, duit pun dah cukup, dan sebagainya, kita rasa kita dah mampu memikul tanggungjawab kahwin, maka yang terbaik adalah berkahwin. Sebab Nabi SAW bersabda, Ya ma'asyarah syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, sekiranya kamu mampu, falyatazawwaj, hendaklah kamu bernikah. Sebab itulah yang Islam anjurkan. Kalau dah jatuh cinta, dah mampu memikul tanggungjawab, duit dah cukup, semua benda dah ready, maka apa benda lagi yang perlu ditangguh-tangguhkan? Segeralah berkahwin. Itulah step yang pertama kalau kita jatuh cinta. Kedua, andai kata kita jatuh cinta, pada masa yang sama kita tak ada niat pun nak kahwin, dan juga kita mustahil nak kahwin dengan orang tersebut. Contohnya kita jatuh cinta dengan artis sekian-sekian, jatuh cinta dengan artis Korea lah, artis ni nampak handsome sikit, jatuh cinta, cantik sikit, jatuh cinta, crush dan sebagainya. Benda-benda macam ni yang mana kita tak ada niat nak kahwin, bahkan kita rasa tak mampu pun dan mustahil nak kahwin dengan orang tersebut, maka kita perlu lupakan, kerana cinta tersebut tak lain tak bukan hanyalah cinta yang berlandaskan syahwat. Yang ketiga, andai kata kita dah jatuh cinta dengan seseorang, tetapi pada masa itu kita masih belum mampu nak kahwin, mungkin kita belajar pun tak habis lagi, duit tak cukup, mak bapak tak kasih dan sebagainya, maka apa yang kita perlu buat? Kita perlu menahan diri kita daripada melakukan maksiat. Sepanjang kita suka ataupun jatuh cinta dengan orang tersebut, kita perlu menjaga diri kita daripada maksiat-maksiat sepanjang percintaan. Antara maksiat-maksiat yang boleh berlaku sepanjang kita bercinta ni sebelum nikah, pertama adalah kita tak menjaga kita punya batas pergaulan, ataupun bahasa Arab dia ikhtilat.
Ikhtilat tu apa wahai sahabat-sahabat sekalian? Ikhtilat adalah pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi. Yang mana dalam Islam, kita wajib menjaga pergaulan antara lelaki dan perempuan. Sekiranya tiada sebarang hajat dan darurat, seorang lelaki tidak boleh bergaul dengan perempuan sesuka hati. Tetapi sekiranya ada hajat ataupun ada darurat, contohnya ketika belajar ataupun urusan jual beli, menuntut ilmu, urusan dakwah, kehakiman di mahkamah dan juga urusan perubatan dan sebagainya, sekiranya ada hajat yang menuntut untuk pergaulan antara lelaki dan perempuan, baru diharuskan dan kita wajib mematuhi adab-adab sepanjang pergaulan. Antaranya menutup aurat yang sempurna, kita tak boleh bergedik-gedik, kena profesional, tak boleh terlalu lama antara lelaki dan perempuan. Kita perlu menjaga batas, tak boleh berdua-duaan, tak boleh berkhalwat dan sebagainya. Sekiranya tiada sebarang hajat ataupun darurat, maka kita tak boleh bergaul antara lelaki dan perempuan kerana benda tersebut boleh mendorong kepada zina. Kadang-kadang kita tak perasan dengan mesej yang pertama boleh menjadi segala-galanya. Sebab tu Islam mencegah daripada awal, kita sebagai orang Islam, sekiranya kita dah jatuh cinta dengan seseorang, elakkan untuk berikhtilat, melainkan untuk perkara-perkara yang hajat dan darurat sahaja. Yang kedua, apakah yang perlu kita hindari sepanjang kita bercinta ialah elakkan berkhalwat, elakkan dating. Saya nampak ramai sekarang yang bercinta, couple tu pun dah haram dah. Lepas tu naik kereta berdua-duaan, pergi kursus kahwin pun naik kereta berdua-duaan. Apa benda ni? Sedangkan benda ni adalah satu larangan daripada agama. Khalwat, tiada khilaf di kalangan ulama bahawa berkhalwat adalah haram. Yang ketiga ialah jauhilah zina. Kita bukan sekadar kena mengelakkan diri daripada zina, tetapi Allah menyuruh kita untuk menjauhi diri kita daripada perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada zina. Allah SWT berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kamu mendekati zina. Maknanya jalan-jalan mendekati zina bermula dengan kita tidak menundukkan pandangan kita, kita usah dia ataupun kita melihat aurat-aurat dia. Maka benda ni kita perlu jaga. Sebab tu Allah suruh kita daripada mula lagi menundukkan pandangan. Allah berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada lelaki beriman, tundukkanlah pandangan dan jaga kemaluan. Bukan laki je kena tunduk pandangan, perempuan pun kena tunduk pandangan. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakanlah kepada perempuan beriman, tundukkanlah pandangan mereka, wa yahfazna furujahun, dan jagalah kemaluan mereka. Itulah 3 perkara yang kita perlu hindari sepanjang kita bercinta. Persoalan yang seterusnya, apakah jalan-jalan yang baik ketika kita bercinta? Kalau dating tak boleh, couple tak boleh, nak ikhtilat kena jaga. So macam mana kita nak bercinta dengan cara yang Allah redai? Saya akan kongsikan beberapa perkara apa yang perlu kita buat sekiranya kita jatuh cinta pada seseorang berlandaskan syarak, insya-Allah. Antara jalan pertama yang perlu kita lakukan sekiranya kita telah bercinta pada seseorang, pertama sekali bila kita dah jatuh cinta, kita kena cepat-cepat risik orang tersebut. Sebab apa? Sebab takut-takut orang yang kita suka tu dah ada orang tunang dia pun. Dan sepatutnya orang yang dah tunang ni kita tak boleh kacau dia. Sebab tu first thing first, bila kita dah suka pada seseorang, beranikan diri untuk merisik. Sebaiknya sunnahnya adalah kita suruh orang tengah yang risikkan. Ia lebih selamat dan lebih mengelak daripada fitnah. Sebagai contoh, Khadijah radhiyallahu anha apabila dia telah jatuh cinta pada Nabi SAW, apa Khadijah radhiyallahu anha buat? Dia hantar Maisarah, hamba dia, untuk merisik Nabi SAW, bertanya adakah Nabi SAW dah ada orang ataupun adakah Nabi SAW bersedia untuk kahwin dan sebagainya. Dan apabila Nabi SAW kata okey, dia available, dia bersedia nak kahwin, dia pun okey kalau Khadijah, maka step yang kedua setelah kita dah risik, andai kata dua-dua available, maka benda yang perlu dilakukan adalah kita ta'aruf. Sebelum kahwin, kita kenalah berkenalan. Tetapi berkenalan tak boleh dating. Nak berkenalan, nak ta'aruf ni, kita kena ada orang tengah juga supaya mengelak daripada fitnah. Kita berta'aruf, ketika berta'aruf kita sedang berkenalan dengan orang tersebut, diharuskan untuk kita melihat wajah dan tapak tangan orang tersebut jika orang tersebut wanita. Dan ketika ta'aruf, tanyalah apa nak tanya, luahlah apa nak luah. Dan sesi ta'aruf ni bagi saya sangat penting sebab apa? Sebab kebanyakan orang dia kahwin dan ada masalah selepas kahwin. Sebab apa? Sebab sebelum kahwin dia tak ta'aruf betul-betul. Bila dia tak kenal betul-betul, bahaya benda ni. Dan sepanjang proses ta'aruf ni, kena jujur. Gunakanlah sebaiknya dan tanyalah sepuas-puasnya supaya selepas ni tak berlaku apa-apa yang tak sepatutnya. Dan saya nak tegaskan sepanjang proses ta'aruf ni juga, pastikan ada orang tengah
sama ada mahram ataupun ada guru-guru kita dan sebagainya. Dan setelah kita bertaaruf, step yang seterusnya adalah kita bincang dengan mak ayah dan convince mak ayah untuk kahwin. Sebab kadang-kadang ramai orang dia susah nak kahwin sebab mak bapak tak bagi. Dan sebenarnya bagi saya, bukanlah mak bapak kita tak bagi kita kahwin. Tapi sebenarnya mak bapak kita ni nak tengok kita ni bersungguh-sungguh ke tak. Sebab kita je lah nampak macam hidup tak hidup je, kat rumah banyak main game je, tanggungjawab pun macam tak buat. Sebab tu dalam proses kita nak convince dan yakinkan mak ayah kita untuk kahwin, kita kena buktikanlah pada mak ayah kita yang kita ni orang yang mampu, orang yang bertanggungjawab. Sebab tu sepanjang kita nak berbincang pada mak ayah, selain kita berbincang, kita prove something pada mak ayah kita. Kita janganlah minta duit pada mak ayah kita. Kalau kita nak kahwin, kita cakap pada mak ayah kita, saya akan guna duit saya sendiri. Kita usaha juga bekerja, walaupun kita masih belajar. Kalau yang nak kahwin ketika belajar ataupun setelah habis belajar nak kahwin, bekerja, cari duit sendiri. Kita tak nak bebankan mak ayah kita. Kita yang nak kahwin, bukan mereka. Sebab tu kita kena buktikan yang kita ni orang yang bertanggungjawab. Setelah kita dah convince mak ayah kita dan mak ayah kita pun dah izinkan kita untuk kahwin, maka terpulanglah nak bertunang ataupun seterusnya nikah. Tapi sebelum nak bernikah tu, nasihat saya secara peribadi dan nasihat ulama-ulama juga adalah kita kena banyakkan beristikharah pada Allah SWT. Solat istikharah jangan sekali, jangan dua kali, tapi berkali-kali minta petunjuk daripada Allah SWT. Kenapa? Kerana kadang-kadang benda yang kita nak tu belum tentu baik untuk kita. Benda yang kita tak nak tu belum tentu tak baik untuk kita. Sebab itulah secara peribadinya, bagi saya tak sunnah. Bagi saya tak sunnah kalau kita doa pada Allah untuk dijodohkan dengan orang yang kita suka. Sebab orang yang kita suka tu belum tentu baik untuk kita. Tapi apa yang Rasulullah SAW ajar pada kita, kita doa supaya Allah, jika dia baik untuk aku, maka mudahkanlah. Sekiranya dia buruk untuk aku, maka jauhkanlah. Ini doa yang cukup indah dalam doa istikharah, menunjukkan betapa kita bertawakal pada Allah di setiap keputusan yang kita nak bawa. Dan sekiranya kita berjaya kahwin, alhamdulillah, dan laksanakanlah tanggungjawab sebagai suami dan isteri. Kebanyakan orang bercerai-berai kerana tak melaksanakan tanggungjawab, tak tunaikan hak tetapi menuntut hak. Jadilah orang yang menunaikan hak tanpa menuntut hak. Wahai sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang kita ni time bulan Ramadan, pagi puasa, tapi malam seolah-olah kita dah tak berada pada bulan Ramadan. Sedangkan kita kena tahu Tuhan kita bukanlah di waktu pagi saja, tetapi Tuhan kita adalah di waktu pagi dan malam. Tuhan kita adalah Allah, bukanlah ketika kita berpuasa sahaja. Sebab tu walaupun kita dah buka puasa pun, kita masih perlu menahan diri kita daripada maksiat, menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tak redha. Sebab apa? Sebab andai kata kita masih tidak meninggalkan maksiat, maka ibadat-ibadat kita akan hilang rasa kemanisan. Kadang-kadang bila kita melazimi maksiat, buat maksiat, apa akan jadi? Hati kita akan rosak, hati kita akan mati. Bila hati kita mati, itulah yang menjadi asbab kita rasa berat untuk nak melaksanakan perintah Allah. Kadang-kadang nak solat pun kita rasa berat. Kadang-kadang nak puasa pun kita rasa malas. Berapa ramai orang sekarang ni tak puasa. Hatta orang yang belajar agama pun saya pernah jumpa, mereka tak puasa. Kerana apa? Kerana mereka dah terlalu biasa melazimi maksiat. Kerana itulah ketika Ramadan inilah kita bukan sekadar kena buat kebaikan, tetapi kita kena usaha untuk meninggalkan maksiat. Saya teringat kata-kata seorang ulama, kebaikan yang paling afdal adalah meninggalkan maksiat. Kadang-kadang kita ingatkan kebaikan yang paling baik adalah kita teruskan banyak kebaikan, tapi kita lupa kebaikan yang paling baik adalah bila kita meninggalkan maksiat. Dan sebenarnya meninggalkan maksiat ini lebih susah daripada melakukan kebaikan. Di kesempatan ini, saya nak kongsi kepada diri saya dan anda semua satu doa yang cukup indah yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi SAW ajar kita satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, mudahkan aku untuk mengingatimu, mensyukuri nikmatmu dan beramal kebaikan padamu. Doalah ini banyak-banyak kerana andai kita melazimi doa ini, Allah akan mudahkan diri kita untuk melaksanakan ibadah dan mudahkan diri kita untuk meninggalkan maksiat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam rancangan Surat untuk Orang Putus Cinta Al-Kawthar dalam masa akan datang. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.